Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawa khas oleh Econsave Bandingkan Harga Kami. Jadi saudara sekalian, di Econsave ni ada macam-macam barangan yang kita boleh dapat, antaranya perencah. Jadi ini yang kita nak bincangkan hari ini ni, berkaitan dengan rencah kehidupan. Apa maksud rencah ni? Rencah ni bermaksud rasa-rasa di dalam kehidupan kita ni. Ada masam, ada masin, ada manis, ada pahit. Itulah kehidupan kita. Dan setiap perasa-perasa ini akan menjadikan kehidupan kita itu lebih indah sebenarnya. Dan setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi terima kasih kepada saudara penonton sekalian yang sentiasa memilih rancangan ini sebagai rancangan untuk ditonton. Jadi jom sama-sama kita nak raikan soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita. Boleh tak Ustaz bagi pandangan tentang orang yang pilih untuk hidup sendiri selamanya? Soalan ini mungkin merujuk kepada seorang yang memilih untuk hidup single sampai bila-bila, ataupun boleh jadi orang yang memang dia tak nak hidup bermasyarakat. Okey, dalam Islam ni saudara betul sekalian, kita sangat-sangat digalakkan untuk hidup secara bermasyarakat. Sebab itulah wujudnya muamalah, wujudnya munakahah, wujudnya bab-bab berkaitan dengan musyawarah dan sebagainya. Sebab Islam sangat-sangat menuntut berkaitan dengan hidup di dalam satu jemaah. Saudara betul sekalian, kalau sekiranya kita lihat, Islam itu Nabi sahaja seorang yang menjalankan tanggungjawab di dalam berdakwah. Sudah semestinya Islam itu tidak akan sampai kepada kita pada hari ini. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW telah memilih untuk berada hidup di dalam musyawarah dan juga masyarakat agar Islam itu dapat dipikul bersama-sama dengan para sahabat dan juga para ulama di dalam disebarluaskan agama tersebut. Dan disebabkan itulah kita pada hari ini dapat merasa menikmati nikmat Islam itu sendiri. Oleh itu janganlah kita ni pilih untuk hidup seorang-seorang, sebab hidup seorang-seorang ni, satunya kalau ada masalah pada diri kita, siapa yang nak bantu? Seterusnya sekiranya kita memilih hidup berseorangan, dengan siapa kita nak berkongsikan masalah-masalah kita? Jadi oleh itu, sebagai nasihat pada saya, jangan kita ada sedikit pun niat untuk hidup tanpa ada suasana bermasyarakat. Sebab apa? Masyarakat ini yang akan membantu seterusnya dalam masa yang sama, yang akan membantu kita bila mana kita berada di dalam kesusahan. Berbalik pula kepada persoalan sekiranya orang tu dia memilih untuk hidup single dalam erti kata tak nak berkahwin. Islam ni sudah betul sekalian. Saya pernah menyebut sebelum-sebelum ni dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahawa barang siapa yang tak ikut sunnahku maka bukan daripada kalangan umatku. Maksud di sini, kita ni sekiranya dah berkemampuan, mampu untuk memikul tanggungjawab, maka pada saat itu kita perlu memilih untuk jalan untuk berkahwin. Melainkanlah sekiranya orang tu memang dia hidup, mungkin dia ada sakit, penyakit yang tidak dapat dirawat, mungkin pula dia melihat daripada sudut kewangannya, memang dia takut nanti dia memudaratkan pula pasangannya dan juga zuriat keturunannya, maka pada saat itu Islam juga menganjurkan untuk berhidup tanpa berkahwin. Jadi kena melihat pada situasi. Kalau kita berkemampuan, maka lebih eloklah untuk kita berkahwin. Namun kalau kita ni tak berkemampuan, ada pula kesesakan, maka pada saat itu kita boleh untuk memilih cara hidup sebagai seorang yang bersendirian. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan daripada sahabat kita tersebut. Kita beralih pula dengan soalan berikutnya dengan menonton dan menyaksikan VT ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Adakah nafkah keperluan dan kehendak atau keperluan sahaja yang perlu diberikan kepada isteri jika tidak mempunyai anak? Sidang penonton sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan tanggungjawab pemberian nafkah seorang suami. Okey, pertama sekali kita perlu lihat, nafkah seorang suami itu bukanlah hanya kepada seorang isteri. Nafkah seorang suami ini juga, jika sekiranya masih lagi ada ibu ayah, maka dia masih lagi perlu berkongsi pemberian ataupun rezeki yang diberikan itu dengan memberi nafkah juga kepada ibu ayahnya. Jadi di dalam konteks persoalan tersebut pula merujuk kepada pemberian seorang suami, itu pemberian nafkah seorang suami kepada seorang isteri yang tidak mempunyai anak, maka perlulah si suami tersebut melengkapkan ketiga-tiga pemberian nafkah, iaitu nafkah tempat tinggal, yang kedua nafkah pakaian, dan juga yang ketiganya adalah nafkah makan dan minum si isteri. Sekiranya si suami sudah pun melaksanakan ketiga-tiga nafkah tersebut, maka dia sudah pun melaksanakan tanggungjawab
pemberian nafkahnya. Jadi saudara sekalian, sekiranya sebagai seorang suami inilah kita ni janganlah menjadi orang yang tidak bertanggungjawab. Kan kita ni kadang-kadang bila mana kita dah nampak isteri kita ni mungkin juga berkerjaya, dah ada rezeki sendiri, ada pendapatan sendiri, sampai kita melepas tangan, tidak melaksanakan tanggungjawab pemberian nafkah kita. Sedangkan kita nanti dekat akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang tanggungjawab pemberian nafkah kita kepada si isteri kita. Biarpun sedikit, cukuplah sekadar sedikit itu memenuhi keperluan si isteri. Kalau banyak, apa salahnya untuk kita lebihkan pemberian kita. Dan sebabkan itu jugalah sidang penonton sekalian, di Econsave di sini dengan tagline-nya bandingkan harga kami, di Econsave telah pun menyediakan harga termurah untuk si isteri atau si suami menyediakan keperluan asas kepada isterinya. Jadi si suami kalau nak dapatkan harga yang murah dan juga dengan kualiti terbaik, datang ke Econsave, boleh beli barangan-barangan dekat sini dan seterusnya bolehlah untuk diberikan kepada isteri sebagai salah satu cara untuk si suami ini menyediakan ataupun memberikan kelengkapan daripada sudut makan dan juga minum kepada si isteri. Dan janganlah pula kita melepas tangan dengan memberikan tanggungjawab untuk melengkapkan kelengkapan rumah itu kepada si isteri. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menjawablah soalan yang kedua ni. Kita nak beralih dengan soalan yang ketiga, iaitu soalan terakhir untuk episod Mu Tunggu Aku Tanya kali ini. Macam mana kalau si suami sengaja berlawak dengan si isteri dengan melafazkan cerai? Adakah dikira jatuh talak? Sidang penonton sekalian, di dalam Islam ada beberapa perkara yang sekiranya dibuat main sekalipun maka akan jatuh hukumnya. Di dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi SAW telah pun menyebut bahawa 3 perkara yang sekiranya dipermainkan sekalipun maka akan jatuh hukumnya. Apa dia? Yang pertama adalah talak, yang kedua adalah nikah dan yang ketiganya adalah rujuk. Jadi ketiga-tiga ni kalau buat main pun, dilafazkan secara main-main pun walaupun tanpa niat, maka perasaan itu jatuh hukumnya. Berbalik kepada persoalan, si suami ni sengaja melawak, akan kata hari ni rasa macam nak lafaz inilah, saya ceraikan awak lah dengan talak satu, maka perasaan itu jatuh hukum talak tersebut, jatuh hukum tersebut dan si isteri sedang berada dalam fasa iddah. Jadi saudara sekalian, janganlah buat-buat main ni para suami ni. Kadang-kadang nak melawak tu pun biar bertempat. Banyak lagi cara untuk kita melawak kan, untuk kita bergurau senda. Janganlah pula dengan gurau senda kita yang kadang-kadang tu tak masuk akal saja, memimbat berkaitan dengan cerai dan sebagainya, akhirnya mengundang kemudaratan bukan hanya untuk si isteri, bahkan untuk si suami itu sendiri. Jadi lepas ni beringat, kita nak melawak tu biar berpada-pada. Mudah-mudahan menjawab ketiga-tiga soalan untuk episod kali ini. Dalam Mu Tunggu Aku Tanya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di ruang komen di bawah soalan-soalan anda yang cukup berkualiti untuk episod-episod yang akan datang. Terima kasih di atas sokongan anda. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya Dan Luqman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu Tunggu Aku Tanya.